Salam sejahtera. Baru-baru ini timbul perdebatan antara Wan Faisal dan juga Rafizi. Rafizi menjemput Wan Faisal berdebat dalam podcast. Tetapi Wan Faisal dengan sombong dan angkuh menyatakan dia mahu buat debat di televisyen. Tapi ramai netizen yang menyekolahkan kembali Wan Faisal, kata mereka, belum layak untuk buat live. Manakala Rafizi pula membalas semula pernyataan tersebut. Kalau dah kemeruk sangat nak masuk TV, Rafizi ajar bahasakan Wan Faisal. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tampil membidas ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang dianggap kemeruk sangat nak masuk TV. Sindiran timbalan Presiden PKR itu selepas Wan Faisal menolak pelawaan untuk berdebat menerusi audio siar, sebaliknya mahu debat secara langsung di TV arus perdana. Rafizi berkata debat menerusi TV adalah mahal kerana perlu membayar masa siaran airtime jika di saluran swasta. Manakala jika menerusi RTM, rakyat pula perlu membayarnya. Sebab itu, kalau nak debat sangat, debatlah di podcast. Tak guna airtime TV. Percuma jimat belanja. Kalau saya layan Wan Ahmad Faisal nak masuk TV, secara prinsipnya saya kena layan semua ahli parlimen yang cabar debat, kata Rafizi lagi. Kalau dah kemeruk sangat nak masuk TV, Wan Ahmad Faisal boleh dapatkan persetujuan PN Perikatan Nasional untuk mewakili kepimpinan PN atau boleh ulang cadangan cetak wang. Confirm seminggu masuk TV. Perli Rafizi menerusi satu hantaran dimuat naik di platform X. Lebih menarik lagi ialah siapa yang buat tawaran dia bayar kos. Itu kata netizen. Jadi mereka mahu kalau Wan Faisal yang membuat tawaran mahu dalam TV, biarlah Perikatan Nasional Wan Faisal lah yang membayar kos tersebut. Jangan pula terhege-hege nak paksa kerajaan membayar permintaan beliau. Kemarin, Wan Faisal mahu berdebat secara langsung dengan Rafizi di TV seperti ahli Parlimen Bacok, Muhammad Zahir C. Sulaiman menerusi Astro Awani pada 9 Ogos tahun lalu. Malah Wakil Rakyat PN dari Bersatu itu berkata, dia tiada masalah jika berdebat 2 lawan 1 serentak dengan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Mengulas lanjut, Rafizi berkata debat dengan Zahir diadakan selepas pimpinan tertinggi blok pembangkang tersebut, antaranya Sanusi Maknur dan pengerusi PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menolak jemputan. Perikatan Nasional wakilkan kepada YB Zahir, sebab itu debat akhirnya dengan beliau sebagai mewakili PN, hujahnya. Pada 9 Ogos lalu, Rafizi mempelawa Wan Faisal yang juga Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada bersatu untuk berdebat mengenai bagaimana merancangkan ekonomi dengan mencetak wang. Ahli Parlimen Pandan itu berkata isu tersebut perlu dibahaskan kerana ia adalah idea paling bernas mengenai ekonomi yang pernah datang daripada pimpinan PN. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bukan demokrasi yang mati, tapi perjuangan asal PASLA yang mati. Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, secara tiba-tiba melenting apabila mengetahui Anwar Ibrahim mengarahkan agar keputusan PRU 15 untuk Parlimen Bagan Datuk tidak dikira semula. Sebelum itu, Setiausaha Politik Kanan Anwar, Samsul Iskandar Madakin, mendedahkan perkara itu dalam satu wawancara. Untuk rekod, dalam PRU 15 Parlimen Bagan Datuk,
Samsul tewas kepada Datuk Seri Zahid Hamidi dengan hanya majoriti 348 undi. Datuk Seri Zahid memperoleh 16.578 undi berbanding Samsul yang mendapat 16.230 undi dan Perikatan Nasional yang diwakili Dr. Faiz Naaman sekadar memperoleh 8.822 undi. Malah, Razman menuduh arahan Anwar itu sebagai bukti telah wujud konspirasi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan campuran. Sangat mengejutkan apabila Razman turut menganggap kerajaan perpaduan yang ditubuhkan hari ini bukan atas titah yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang didakwa. Penulis mengakui sebagai orang kuat kepada Anwar, Samsul sepatutnya tidak bertindak sembrono dengan mendedahkannya kepada umum. Pendedahan ini hanya akan menimbulkan spekulasi dan ibarat memberi peluru percuma kepada musuh. Ia akan dilihat Samsul seolah-olah tidak boleh menerima hakikat kekalahan dengan memperlekehkan kemenangan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi penulis tidak nampak di manakah asas dakwaan yang dibuat oleh Razman Zakaria. Ketika Anwar memberikan arahan tersebut, peluang untuk PAS dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan sebenarnya lebih terbuka. Ini terbukti apabila pengerusi parti mula-mula dipanggil menghadap adalah Anwar mewakili Pakatan Harapan dan Muhyiddin Yassin serta Hadi yang mewakili Perikatan Nasional. Kalaupun sekiranya Anwar dan Datuk Seri Zahid sudah ada persetujuan, ianya tidak akan berlaku sekiranya Perikatan Nasional akur dengan titah yang di-Pertuan Agong. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bukanlah pilihan pertama Baginda, tetapi kerajaan, kerjasama Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional PN. Hanya selepas Muhyiddin dan Hadi bersikap angkuh dan biadab terhadap yang di-Pertuan Agong, barulah Barisan Nasional berada dalam pertimbangan Baginda. Realitinya, demokrasi di negara kita tidak mati, tetapi kerakusan pemimpin PAS kepada kuasa yang telah menyebabkan perjuangan asal parti PAS mati. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini, tinggalkan komen Anda.